yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Reformasi, 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 reformasi. Terima kasih banyak sambutan begitu baik, dan kita harapkan untuk kemenangan Ustaz Ma'azam, calon PAS Sungai Limau cerah, dan saya rayu saudara untuk pastikan bukan sekadar menang, tapi PAS menang besar di Sungai Limau, insyaAllah. Sebab apa? Saya percaya Azmin, Jo, kawan-kawan dari ramai dari PAS di Pisau Puncak bagi penjelasan. Bagi saya ulang sikit atau tambah sikit. Apa dia masalah di kita sekarang? Hah? Oh, udah naik tu. Ni gula naik 3 kupang 4 duit, minyak naik 2 kupang. Ini minyak makan ni, minyak mentah naik lagi ni. Dan masa saya nak umum, walaupun Datuk Najib tak umum, saya baca laporan dan dah potong subsidi 500 juta. Naik minyak terdarah, naik minyak, naik gula, hampa sokong je lah, memang tak boleh pakai lah. Nak kempen apa? Kita payah kempen lah. Kalau ikut semua-semuanya tak payah kempen. Kita yang lawan ni muka ni lah tengok. Azmin ada ni, mana ada parlimen lagi. Ni Jo, tadi saya jumpa dengan Mahfuz tadi. Gui geng-geng ni je duk riau, duk tahan, jangan bagi naik. Dan semua mana tetap sokong, naik pula sokong, naik minyak sokong. Sokong apa? Betul-betul duit rakyat mau sokong dah. Saya banyak ni pasal kita tanya pasal apa naik harga gula? Oh, harga pasaran dunia. Sampai impor gula, saya mau tahu berapa untungnya, ratus juta. Kita tak kira. Kita kira masa Robert Koch import gula dulu untung dia 9%. 2012 ikut laporan naik 15%. Untung syarikat ni ikut laporan 2012 naik 15%. Kita takkan naik sampai 20%. Berapa kos import gula 1 tahun? 4 bilion ringgit. Untung 20%. Ada 800 juta ringgit yang bayar rakyat. Dan bukan anda bayar tak apa. Ulang naik. Punya tanya Ketua Terengganu Terengganu tak masuk dah. Macam mana Pak Cimat tentang kenaikan harga minyak? Ya, pasaran antara bangsa. Saya dulu pun saya pakai 10 ringgit juga. Sekarang pun saya bayar 10 ringgit juga. Tak naik pun. Punya bengong. Dia tak ada bayar dulu 10 ringgit, lagi 10 ringgit. Tak naik lah. Sudah. Saya bukan orang niaga. Saya tak sakit hati saya mau kaya. Tapi jangan terkedah ke rakyat. Itu prinsip dia. Itu gula. Ni Sungai Limau ni orang buat benda. Saya ingat Azmin bercerita kot yang 23 tahun dulu. Tak payah lah. Saya cerita pasal saya buat dulu tak apa. Tapi masalahnya law bernas ambil. Kita kata Melayu pun orang macam saya tu, hati awam semua lebih tak Melayu dah. Tak jaga Melayu pula, menjaga Cina dalam Depa jaga Melayu. Sudah, saya nak beritahu bernas lah ni, siapa punya? Saya tak. Ingat tak? Dulu bila nak swasta, bila Dr. Mahathir setuju nak bagi swasta, saya bagi syarat. Saya boleh buangkan apa dia? Bagikan nafas 10%. Nafas itu siapa? Ahli-ahli yang bawah, satuan peladang, pesawah, beternak. 10% bagikan nikmat. Nikmat siapa? Nelayan yang miskin. 5% kat petani kada. 5% petani mada. Mada di sini Kelantan. Sebab apa? Depa yang jual, yang masuk benda tukang domoy.
kerja tengah mampu itu bersawah padi. Yang syarikat minta kedarah untung, senang saja. Sudah, saya nak kita 30% kita bagi. Ya. Ada pemimpin anu fikir. Saya pemimpin anu pasal itu. Ada yang lain fikir itu? Tak ada. Ada lepas itu syarikat IPP dan tenaga elektrik. Ada bagi ke awal bawah? Tak ada. Pasal apa tak ada? Dia tak sanggup runding dengan tokoh-tokoh besar. Berapa lama ni pasal elektrik? Dia suruh runding. Bukan suruh turun harga, runding saja. Orang Cina kata lunding. Runding pun tak boleh. Runding dengan syarikat. Siapa dia? Saya Mokhtar, Yo Teng Le, YTM, Ananda Krishnan, Tokai Juli, Genting, Tokai Juli. Ni dapat elektrik. Kita kena unding lah. Apa untung bilion-bilion ringgit? Unding supaya harga turun sikit. 5 tahun unding pun tak boleh. Ini pemimpin-pemimpin Melayu dalam ni. Yang dia boleh guna TV3 utusan cerca kita tidak malam. Tapi saya tengok televisyen, Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim. Apa ada di gila tanah? Tak dia boleh. Tiap-tiap malam dia maki aku. Jawab tak keluar. Kalau keluar macam ni ke? Soal tak? 10 minit nak jawab tak boleh. Sebab dia tak boleh jawab. Saya kata unding. Betul tak syarikat untung bilion-bilion ringgit? Betul. Pasal apa tak boleh unding nak bagi kadar elektrik rendah? Tak sanggup. Sebab apa? Saya nak tanya Menteri Melayu UMNO mana? Menteri Besar Melayu UMNO mana yang sanggup berdepan dengan tokoh-tokoh yang mengatakan saya mau nasib rakyat saya terbela? Tak ada. Yang ni yang menyedihkan. Lah ni perang. Saya tu tunggu. Saya dah kumpul maklumat. Pagi tadi saya dapat berapa tan beras diimport oleh syarikat Trade Vincent Muka. Berapa ratus juta ringgit dia dapat daripada sawah padi. Saya dah kira lah. Saya minta tempoh dalam seminggu 2 hari. Saya nak pantai habis-habisan di parlimen. Kerana saya kata, saya dalam apa kata rakyat, PAS, DAP, keadilan, saya nak pertahankan hak penanam padi, sawah padi seluruh negara. Saya nak tengok mana dia ahli parlimen UMNO yang nak cabar saya. Dan tengok, okey, ada penanam padi, sawah padi, pengundi bagi RM500. Baca dia mana? Apa dia? RM500. Ini hang ambil bagi token-token yang 100 juta. Sudah datang import. Sekarang saya kira bukan 10, bukan 100, ratusan juta ringgit. Duit siapa dalam kenderaan? Duit penanam padi. Orang aku, rakyat aku, apa? Kerajaan aku. Kenang aku masuk penjara, aku tak peduli. Hang kena ingat, aku masuk penjara, aku keluar, aku lawan. Tetap mampu memang. Dan saya malah suruh ke apa dia sebabnya tu dia cakapkan bisa. Ini politik apa ni yang main ramai-ramai ni? Apa pasal pilihan raya? Ini bukan soal pilihan raya, soal Sungai Lima, soal hak kita. Pasal apa kita sanggup diri kita diperbodohkan? Kau pasal orang Melayu miskin bagi RM500, Cina ada 2,000 sini bagi orang ni. Cina, you mau berani melawan kah? UMNO BN, you sokong ni kan? Begini Cina. Saya nak bagi kau, tiap Melayu, Cina dan sikit India bangkit lawan UMNO dan BN kali ini. Itu saja. Apa? Kamu ingat kamu ada kekuasaan takut? Takut apa? Ini ramai, main lawan. Benar perkasa, main sini perkasa. Kalau muda main. Kita tengok tadi lari habis. Jadi sebab itu sudah kita tanya. Saya bagi contoh ni 2, gula, 3, gula, elektrik, beras. Haji dia pasal banyak. Tunggu, 2 kawan. Itu ni siapa?
tengok betul nampak muka jenis muka pahal tu. Saya tu lah lawak tapi isu ni baru 3: beras, gula, elektrik, semua yang perlu dalam hidup kita. Salah kan orang negara untuk? Tak salah. Dia ambil kedai berenang, dia jaga semua, dia untung sikit, 20 juta untung 100 juta. Kita naik 20 bang pun lah. Yang naik minyak naik, gula naik, tepung naik, lagi tapi tetap siapa hidup layu. Jadi saya harap ada perubahan. Sebab apa saya minta mandat sokongan yang sungguh-sungguh? Sebab ada mandat ni, kita beri kawan tuan. Ni Sungai Limau ni menang dengan majoriti besar. Bukan kita nak takabur, kita bawa mandat ni, kita terah lawan di parlimen. Saya nak beritahu, kebetulan Sungai Limau ni kawasan rendang. Saya nak guna mandat ini nak pertahankan tiap pesawah haji di Sungai Limau, Kedah dan seluruh negara. Saya boleh tengok 2-3 minggu ni macam mana saya lawan, tapi saya minta mandat bulat Sungai Limau, sokong PAS Pakatan Rakyat di Sungai Limau. 2-3 hari ini keluar berita lain pula. Amerika Syarikat dan Australia guna kedutaan duk spy, risikkan dalam negara kita. Sudah, Amerika guna pejabat di Kuala Lumpur buat risikkan siasat dalaman kita. Jerman, Presiden Jerman Merkel nama dia, perempuan Merkel, dia tegas marah kepada Amerika. Dia perempuan Merkel, perempuan ni berani dia tu nanti. Iya apa gelap apa semua, apa pilih dia dalam menteri gampang lah dia pak. Saya menang 52% dalam dalam menteri. Salah. Tapi sudah Jerman pun bantah, 3 hari sudah Spanyol bantah. 2 minggu yang lalu Presiden Brazil dia batal lawatan ke Amerika Syarikat, batal pertemuan dengan Barack Obama. Sebab apa? Sebab Amerika Syarikat campur dan masuk berisikan dalam negara dia. Orang-orang ini dia jaga maruah negara. Orang-orang ini Perdana Menteri dan Presiden yang bebas dan berani, dan negara yang merdeka. Malaysia terbukti Amerika campur, Australia campur, dan Tun Najib sepatah tak keluar lagi. Amerika kisahlah ke Obama lah. Ini yang saya bantah. Tak ada. Mana negara dia? Sebab itu kalau kita tengok Dana Morsi tak apalah, dia parti Islam, dia parti apa, dia demokrasi, orang pilih, rakyat pilih jadi presiden. Bila pilih digulingkan oleh tentera. Apa kenyataan Malaysia? Tak ada apa, tak berani. Sebab Amerika dapat kenyataan, saya buat kenyataan, saya kutuk tindakan tentera guling pemimpin yang sah. Kalau nak jatuhkan Morsi, buat pilihan layak, jatuhkan dia. Itu hak rakyat Mesir, bukan hak tentera. Tapi pemimpin Malaysia tak ada pendirian. Sebab itu saya dalam beberapa bulan lepas pada pilihan raya banyak juga tumpu ke dunia Arab, kawan-kawan minta. Jadi saya ke baru ni ke Paris, ke Turki 2 kali. Minggu sudah mau pergi Turki, bincang dengan wakil-wakil badan-badan yang menentang kezaliman di Suria, Mesir, Tunisia. Dan bulan lalu Syekh Anusi sendiri turun ke Istanbul
bincang dengan saya dan dengan Perdana Menteri Tayyip Erdogan. Saya bukan Perdana Menteri, saya bukan menteri, tapi kawan-kawan panggil sebab dia tahu pendirian kita dalam Perikatan Rakyat. Saudara, saya nak sebut satu perkara. Dalam petaka orang Islam di Suria 100,000 berkorban, 100,000. Di Mesir 1,000 dibunuh, termasuk yang tengah solat di masjid, wanita dan anak-anak. Saya tanya Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, nampak tegas sangat, garam sangat. Dia linang air mata. Dia kata, saya Perdana Menteri, apa yang bangga Perdana Menteri bila saya tengok adik anak saya di Mesir dibunuh begitu dan tidak ada pemimpin dunia Islam yang meninggalkan. Malaysia dia hanya Perdana Menteri Turki yang meninggalkan. Ini dia yang kita katakan pemimpin. Pimpinan ini bukan setakat gagah, nak tengok hebat, bermadani merah, makanan enak, kereta besar, istana dan mahligai dah. Pimpinan ini kata yang ulama dan sarjana dan pejuang Islam, taklifun wala tashrif. Tanggungjawab bukan keistimewaan, bukan mudah, ada risiko. Dulu sakap macam ini, dapat geram tak boleh buat apa, geram tangkap, masuk penjara. Tak boleh lagi pukul tengah mampu. Ini risiko pemimpin yang kalau kita nak bela nasib kaya. Maka sebab tu saya kata, bila kita pilih, kita kena ada niat dan tekad. Jangan sekadar ingat dapat. Tak apa nak dapat, dia bohong macam-macam di sini. Masa mereka dengar sekolah Cina berapa belas orang juta lagi. Tak tahu betul mana. Ini apa sini? Semua nak pergi. Kalau dalam rumah dia kata kosong. Dia tarik. Gula mahal bagi tawar. Baik. Jadi ini saya nak sebut yang saya pergi. Kemudian 2 minggu sudah saya pergi ke Australia, Adelaide. Ada persidangan besar, kemudian jumpa pemimpin dunia Islam di situ, baca khutbah di Masjid Adelaide. Di sana boleh baca khutbah, sini tak boleh ya. Baik. Daripada situ saya pergi ke Rome, tapi New York sebelum tu, Rome. Di Rome jumpa Pope. Itu dia yang jadi Kristian juga lah. Saya bukan saya seorang, termasuk Grand Mufti besar Mesir, Syekh Ibrahim Shawqi dan Syekh Mustafa Sharif, Rais Ulama dari Bosnia Herzegovina. Kami 3. Sudah, pasal apa Pope panggil kita? Dia tak panggil Menteri Agama, dia tak panggil Menteri Luar, kerana dia nak bincang terang. Kita tegas sebab kita kata sementara hak orang Kristian kita mesti bela di negeri kita, hak dia. Jangan kita naya dia, jangan kita zalimi dia. Kita pun sebut hak orang Islam di negeri Kristian pun kena jaga. Jangan sesekali lagi dapat masjid pun susah. Ini dia dialog yang kita buat. Soal akidah, soal akhlak itu tetap, tapi soal kerjasama satu sama lain yang kita buat. Dan ini yang kita lakukan. Jadi ada yang cuba bawa fitnah, ini plural, ini dia sama agama. Saya pergi semayang tadi di masjid, lepas jemaah maghrib, so bagi tazkirah. Kita buat cara kita, tapi takkan tak boleh bincang dengan orang Kristian, orang Buddhis, orang Hindu. 2 hari sudah semalam, petang semalam, dia bawa di Bali, di Kelang. Kita pergi hormat budaya dia. Lepas tu azan maghrib masjid Kelang, kita berhenti, kita pergi semayang maghrib. Lepas itu kita sambung pergi makan toseh. Alhamdulillah toseh. Ini cara budaya kita, tapi cuba tengok fitnah dia. Dia tak nak modal. Sebab itu dia serang
ya. Tunggu Hadi, tunggu Niazi, semua ni seolah-olah dan lari daripada prinsip agama. Yang ikut prinsip agama Najib, Rosma itu kata tu lah. Jadi saya harap mudah-mudahan dalam Sungai Limau, saya tadi poin yang besar dengan rumah, masa depan kita tentukan. Kita bila susah, miskin, kita jadi mangsa. Orang miskin paling mudah dipermainkan. Dan kena naik hidup susah tapi senang. Kenapa? Bohong. Yang ini yang kita nak. Islam dibagi ni hurriyah, kemerdekaan. Ingat baik bila saya nak Ja'far bin Abi Thalib pergi merantau ke Habasyah, Ethiopia, masa itu Maharaja Najasyi. Apa ditanya oleh Najasyi? Apa dia ni? Tahu bawa Islam ni apa dia ni? Sampai bergaduh, sampai macam-macam ini, sampai kena lari kemari ni. Pasal apa? Jawapan dia itu penting. Jawapan dia pertama soal akidah. Isbatkan Allah. Kami pertahankan kekuasaan Allah. Dan kedua, kebebasan manusia. Hurriyah. Ini Islam bagi human dignity, kemuliaan insan. Walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat karamah insaniyah. Jangan hak orang kita permain. Jangan oleh kerana dia tu kaum lain, Cina atau India, jumlah kecil kita hina. Jangan. Kerana Islam itu hormat hak dan martabat manusia. Soal akidah, soal akhlak, syakhsiyah kita pertahankan. Jadi saya harap dalam pilihan raya ini kita juga tahu ada sikit aja soal ketua audit negara laporan yang juga disentuh oleh kawan-kawan. Tapi ini duit siapa? Beli kapal terbang. Nama kapal terbang Beechcraft. Siapa kata? Tunggu hadiah wang dah, DAP kisah dah. Ketua audit negara kata beli apa? Kapal terbang. Pasal apa beli kapal terbang? Jaga lanun-lanun dari menyerang negara kita. Kalau lanun yang sekarang heboh nak serang Malaysia, saya kata lanun ke di luar, lanun duduk di atas. Lanun gula, lanun minyak, lanun kontrak, yang tu kena baik. Tapi nak apa? Beli kapal terbang berapa harga? 180 juta ringgit kapal terbang yang kita pilih. Baik. Lepas tu sampai boleh pakai? Tak boleh pakai. Pasal apa? Juru terbang latihan orang lain, kapal terbang lain. Faham? Beli kapal terbang ni, ambil anak-anak latih, bawa kapal terbang lain. Jadi bila main itu saja. Siapa kata? Ketua audit negara. Bukan saya kata. Hari belia, dia belia berapa ramai tak kerja kan? Semua kerja. Oh, Pak. Kerja tak ada, gaji rendah. Hari belia 67 juta ringgit belanja. Siapa kata? Ketua audit negara. K-pop tidak tahu 1 bulan 6 juta. Jadi sampai bila macam ni? Duit kita tak ada mana. Apa Datuk Najib sebut dalam belanjawan, dalam bajet? Ini kita akan buat kajian Datuk Kuasa. Tahun sudah mungkin lalu, 2 tahun sudah mungkin lalu, 5 tahun sudah mungkin lalu itu kajian. Tapi duit hilang macam tu. Banyak lagi contoh. Custom 76,000 pasang kasut. 76,000 pasang kasut. Custom tak sesuai, sah tak kenal, buat berapa pasang? 76,000 pasang. Kita ni dalam negara khusus. Saya bangkitkan hal ini kerana saya nak beritahu kita kena pilih wakil yang pertahankan hak kita. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan hadir dengan semangat yang ada. Dalam 1 malam 2 malam ini, terutama orang pengundi-pengundi Sungai Limau, banyak habuan akan melimpah kerana projek macam-macam dan duit pun sampai. Saya tak mau bagi fatwa jangan ambil.
Orang bagi sedekah habis lah. Tapi macam tu pun dia asyik kata, beri pitih ambil, beri kain ambil, undi boleh. Jadi jatuh kena ingat. Masa saya ingat satu doa ini model apa? UMNO ceramah tak ada yang boleh buka sekolah. 4 kali dia buka sekolah. Kali ini makmal, esok kantin, lusa surau, lepas tu tandas, semua dia buka. 6 kali dia buka. Sudah itu saja. Orang patut, rakyat patut ambil keputusan untuk pertahankan hak dan kepentingan kita. Yang ini saya beri hayu. Saya ucap sekali terima kasih dan saya janji satu yang jelas, berakhir seminggu 2 ini lepas gula saya nak godam mereka habis-habis soal berat. Kalau ada pesawah padi yang sokong UMNO memang tak boleh pakai. Aku susah payah nak rajang aku masuk penjabatan nak lawan untuk orang pernah padi ini supaya saya jamin habuan yang lebih adil. Baik saya Mokhtar kalau dia turun, dia lostak, dia rasa malu kerana dia nak buat apa pun duit daripada penanam padi yang dia ambil untuk 700 juta ringgit setahun tu daripada penanam padi di Kedah dari seluruh negara. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.